Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulul Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Gambaran kenabian itu sudah terangkat, akan tetapi maksudnya masih tetap ada sampai ke hari kiamat. Kalau tidak, kenapa masih tetap ada 40 orang dari golongan ini di atas muka bumi yang dikatakan padanya ada artian dari artian kenabian ini, yang hatinya seperti hati seorang nabi, yang di antara mereka ini ialah para pengganti Allah dan pengganti para rasulnya. Dan kerana itulah Nabi SAW telah bersabda, para ulama itu adalah pewaris Nabi. Di antara mereka lagi ialah para pewaris mereka dalam memelihara agama ini, mengamalkannya dengan kata-kata dan kota, yakni pelaksanaan. Sebab bila berkata sahaja tanpa amal, tidak akan memberi apa-apa kesan sama sekali. Begitu pula bila mendakwa kosong saja tanpa ada saksinya, tidak akan bererti apa pun. Wahai gulam, saksimu ialah bila engkau melazimkan kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Engkau beramal dengan keduanya serta adakan ikhlas dalam amalanmu itu. Tetapi aku lihat yang dikatakan para ulama itu masih jahil. Yang dikatakan para zahid pula ialah orang yang mengejar dunia dan sangat mencintai dunia, meletakkan pergantungannya kepada manusia serta melupakan Tuhannya, meletakkan kepercayaan kepada selain Allah Azza wa Jalla itu adalah sebab turunnya laknat. Cuba lihat sabda Nabi SAW yang berikut ini, mal'unun mal'unun man kanat thiqatuhu bi makhluqin mislihi. Terkutuk, 2 kali terkutuk siapa yang meletakkan kepercayaannya pada makhluk sepertinya. Dan dalam sabda yang lain, man ta'azzara bi makhluqin faqad dhalla. Siapa yang menggantungkan harapannya pada makhluk, maka dia sudah terhina. Celaka engkau jika engkau tinggalkan bergantung kepada manusia, lalu bergantung kepada Khalik. Nescaya dia akan mengenalkanmu apa yang wajib bagimu dan apa yang wajib atasmu. Engkau kelak akan bezakan apa yang buatmu dan apa yang buat selainmu. Tetapkan dirimu dan lazimkannya berada di pintu Allah Ta'ala. Putuskan segala sebab musabab daripada hatimu. Kelak engkau akan lihat kebaikan yang segera dan yang tertunda. Ini semua tidak akan sempurna selagi manusia dan sifat pura-pura masih bercokor dalam hatimu. Begitu pula dengan perkara akhirat dan segala yang selain Allah sahaja masih tetap berdiam dalam hatimu, biar sebesar debu sekalipun. Jika engkau tidak sanggup bersabar, maka tiada agama bagimu dan tiada kepala bagi keimananmu. Lihat sabda Nabi SAW yang berikut, sabar itu dari iman seperti kepala dari jasad. Makna sabar itu engkau tidak pernah mengadu halmu kepada sesiapa pun. Engkau tidak menggantungkan sebab kepada sesiapa pun.
Dan engkau tidak membenci bencana yang menimpa dirimu. Malah engkau tidak suka balik itu terangkat darimu. Seorang hamba bila dia merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dalam hal kefakirannya dan keperluannya, dia bersabar dengan Allah atas kehendak Allah dan tidak bersungut dari apa yang berlaku atas dirinya. Malah dia terus menjalankan ibadatnya kepada Tuhan tanpa merasa berat. Nanti Allah akan memandangnya dengan pandangan rahmat. Dia akan mencukupinya dan mencukupi tanggungannya dengan kurnianya yang tidak disangka-sangka. Firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan dibukakan baginya jalan keluar dari kesusahannya, dan dia akan mengurniakannya dari jalan yang tidak diduganya. Engkau ini seperti tukang bekam. Engkau mengeluarkan penyakit dari orang lain, padahal pada dirimu ada penyakit yang kronik engkau tidak mengeluarkannya. Aku mendapatimu bertambah ilmu secara zahir sahaja, dan kebatinanmu masih pekat kejahilannya. Tersebut dalam kitab Taurat, siapa yang bertambah ilmu patut bertambah pedih. Apa pedih itu? Inilah perasaan takut kepada Allah Azza wa Jalla, merendahkan diri pada Allah dan kepada para hamba-Nya. Jika engkau tidak mempunyai ilmu, belajarlah. Jika engkau tidak punya ilmu, tidak punya amal, tidak punya ikhlas, adab dan baik sangka kepada para guru, bagaimana akan muncul padamu sesuatu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, para Nabi alaihissalam yang diutuskan oleh Allah Ta'ala sepanjang zaman, bermula daripada Adam sampailah akhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah para Nabi dan tujuan perutusannya ialah supaya semua manusia tunduk kepada Allah, beriman kepadanya, mentauhidkannya, mengesakannya, meletakkan pergantungan kepadanya, dan mematuhi segala perintah-perintah Allah. Para Nabi dan para Rasul ialah pemantau kepada perintah-perintah Allah supaya dijalankan, supaya manusia tidak terkena kemurkaan Allah dan laknatnya, atau jauh dari Allah yang membawa pada kecelakaannya, yang menyebabkan dia dihumbang ke dalam neraka. Maka para Nabi bersungguh-sungguh dalam dakwah. Mereka tak main-main. Mereka bukanlah orang yang bergurau senda dalam dakwah mereka, melainkan dalam keadaan tertentu. Secara umumnya, mereka terlalu bersungguh-sungguh demi memastikan setiap umat ini memahami kesungguhan dalam agama. Kerana itu para sahabat, bahkan Hawariyun, dididik oleh para Nabi dengan adab dan akhlak yang tinggi. Ketika mana mereka beribadat dengan sungguh-sungguh. Dan ketika mana mereka berada pada urusan duniawi mereka juga bersungguh-sungguh. Mereka terkenal sebagai ar-rijal, benar-benar lelaki. Maka mereka yang bersungguh-sungguh dalam menetap pada jalan Allah inilah yang akan sampai. Dan siapa yang bermain-main, maka dia tak pernah akan sampai. Para Nabi akan mati dan wafat. Dan semua para Nabi melalui kehidupan manusia, hidup dan mati. Namun perintah Allah akan terus subur dan mesti berjalan. Maka setiap para Nabi meninggalkan pengganti. Mereka meninggalkan ashab dan hawariyun, sahabat-sahabat dan teman-teman dekat. Yang sahabat ini bukan macam kita bersahabat, sekadar kita kenal, lepas tu dia mati, kita tinggal. Kita pun cari sahabat lain. Sahabat-sahabat ini ialah yang merakam setiap detik perkataan Rasulullah, setiap perbuatan baginda, lalu disampaikan. Lalu mereka mengambil watak Rasulullah. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Nabi sudah tidak ada, tapi arti kenabian itu masih ada. Makna kenabian itu masih ada. Tugas kenabian itu masih ada. Peranan kenabian itu akan terus ada sampai hari kiamat.
Maka untuk kita mengenali tentang peranan-peranan para Nabi ini, supaya kita tuan-tuan tidak menjadi Abu Jahal umat ini atau Abu Lahab umat ini. Ya, kalau dahulu kita dengar Abu Jahal, Abu Lahab yang lawang Nabi-Nabi, yang lawang Rasulullah. Kita dengar Fir'aun, kita dengar Namrus. Hari ini kita tidak mahu mendengar watak mereka yang berlawan dengan watak Nabi. Ya, Nabi sudah tidak ada, Rasul sudah tidak ada. Tapi watak-watak dan peranan serta tugas mereka berjalan, dipikul oleh pemegang amanah, dipikul oleh orang-orang yang diamanahkan oleh Allah. Manakala kita pula memegang watak-watak orang-orang yang patuh dan taat pada Allah. Jangan kita kata, saya bukan Abu Jahal, saya bukan Abu Lahab. Saya bukan Abu Jahal, saya bukan Abu Lahab. Saya okey, saya orang okey. Saya kalau Nabi ikut, Nabi ada, saya akan bersama dengan Nabi. Lalu kita berdusta waktu kita bersama dengan waris Nabi-Nabi. Tuan-tuan, kalau kita hidup zaman Rasulullah misalnya, bererti kita akan ikut semua kata Rasulullah. Itu yang kita jangkakan, dan itu yang kita azam. Kalau Rasulullah masih hidup, apa tuan-tuan nak buat? Saya akan ikut dia, saya akan damping dia, saya akan dengar nasihat dia, saya tak akan bercanggah dengan dia, walau pada perkara-perkara yang kecil, walau perkara-perkara yang tidak ada nas. Maksudnya perkara-perkara yang bersifat adat. Nabi SAW dalam perbuatan baginda, ada perbuatan Nabi bersifat syariat, ada perbuatan Nabi bersifat adat. Namun para sahabat, kerana kecintaan mereka pada Rasulullah, mereka mengikuti semua, baik syariat atau adatnya. Atau perkara-perkara yang harus sekalipun, mereka mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana cinta pada seseorang menjadikan kita tidak membezakan jenis perbuatan, melainkan kita mengikutinya sebagaimana tidak dilarang. Kalau kita hidup zaman Rasulullah, saya yakin, saya percaya tuan-tuan punya azam yang sama. Macam saya azam, saya akan ikut Rasulullah. Saya akan bersembahyang berjemaah bersama Rasulullah. Saya akan duduk sehingga Rasulullah bangun, saya akan bangun. Saya akan beradab di hadapan baginda. Maka Allah uji kita, Nabi tak ada, tetapi yang menjalankan tugas Nabi ada. Apakah kita beradab sama sebagaimana kita bayangkan kalau Rasulullah hidup? Kita tak beradab. Kalau kita tidak beradab, jangan harap kita beradab bila Rasulullah hidup. Sebab itu para ulama menyebut tentang hal ini. Kalau tuan-tuan tengok orang yang hari ini dia beradab dengan ulama, dia beradab dalam majlis-majlis para ulama, maka sebenarnya dia kalau Rasulullah hidup lagi, dia akan beradab dengan majlis para Nabi. Tapi kalau dia meninggalkan adab itu, dia juga tidak akan beradab ketika mana berada zaman Rasulullah. Kalau dia tak, saya akan beradab, ya mungkin pada permulaan semangat kamu, bila hadir kamu tak akan macam itu. Itu permulaan semangat. Agama ni tuan-tuan bukan semangat, ia istiqamah. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, siapa yang mengatakan mencintai Rasulullah tapi membenci ulama', dia bohong. Sebab ini pewaris. Kalau hari ini tuan-tuan kita menyanggah kata-kata ulama', walau kita tidak ada dalil, bahkan kita lebih percaya pada dalil-dalil rumus berbanding dalil-dalil yang disebut oleh ulama', maka kita sama sebagaimana kita membohongi Rasulullah pada zaman hidup baginda. Seumpamanya, seolah-olahnya, walaupun tak sampai tahap itu, tapi seolah-olahnya kita tak nak percaya ulama' yang cakap, tak nak ikut apa yang ulama' buat. Maka sama seumpama kita tak nak dengar cakap Rasulullah dan apa yang Rasulullah buat. Dan inilah yang menjadikan, sebab para ulama' penyampai kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kerana itu bila Abdullah bin Umar melarang anaknya daripada melarang isterinya pergi ke masjid, anaknya berkata, saya tetap akan larang, saya tak nak bagi bini saya ke masjid. Lalu kata Abdullah bin Umar, aku berkata Rasulullah melarang, kamu berkata kamu akan larang, demi Allah aku tak akan bercakap dengan kamu. Aku tak akan cakap dengan kamu. Ketegasan mereka. Dia tak bercakap dengan anaknya sendiri kerana dia melanggar perintah Rasulullah, walau Rasulullah sudah wafat. Tapi para sahabat mengetahui watak orang yang ikut Nabi kalaulah Nabi hidup, ialah orang-orang yang dengar kata-kata ulama'-nya. Kalau hari ini kita menyanggah kata-kata ulama' dengan hawa nafsu kita, kita menyanggah para ulama' dengan segala perbuatan dan tingkah laku kita, dan kita tidak beradab dengan para ulama', barang mana mungkin kita mampu beradab dengan para Nabi waktu hidup mereka. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, ya Nabi sudah wafat, tapi arti kenabian itu masih ada.
Dan sebagaimana juga saya kata, Abu Lahab sudah wafat, Abu Jahal sudah wafat, sudah mati. Tapi erti kejahalan atau Abu Jahal dan Abu Lahab masih wujud. Masih ada. Yang mereka melawan, yang menyanggah. Sama ada kalangan yang kecil-kecil sampai sebesar-besarnya. Yang menyanggah Rasulullah yang kecil, yang menyanggah Nabi yang besar sampai besar. Ada sanggahan pada Rasulullah sehingga membawa pada kufur. Ada sanggahan pada Rasulullah yang menyebabkan dia tak ada adab dengan Rasulullah, sehingga dia tidak menjadi orang kepercayaan Rasulullah. Sebab para sahabat sebenarnya mereka berebut menjadi orang kepercayaan Rasulullah. Sama juga kita, ada orang yang menjadi kepercayaan ulama, ada orang tidak menjadi kepercayaan mereka. Kerana mereka tajribah, berpengalaman. Tengok, ni dah tak boleh jadi kepercayaan aku. Yang ni boleh. Kan dia masih melazimi adab. Dia akan dapat lagi kebaikan-kebaikan. Kemudian Syekh Abdul Qadir bagi satu contoh bukti. Apa maksud saya arti kenabian masih wujud? Dengan nas Rasulullah. Ini bukan khayalan Syekh Abdul Qadir, tapi nas. Pertama ialah hadis yang berkait dengan 40 orang para ulama yang disebut abdal, yang jiwa mereka seperti para nabi. Sabda Nabi SAW, Al-abdal yakunu bisyam wahum arba'una rajulan. Kullama mata rajulun abdalahu Allahu makanahu rajulan yusqa bihimul ghais wa yuntasar bihimul ad wa yuntasar bihim alal a'da wa yusraf an ahli Syam bihimul azab. Akan ada di bumi Syam, kata Rasulullah, 40 orang lelaki yang setiap kali mati seorangnya, Allah akan ganti tempat yang mati itu dengan seorang lelaki yang lain. Dengan sebab mereka dan kemuliaan mereka diturunkan hujan dan diberikan kemenangan menentang musuh dan dipalingkan ahli Syam daripada segala bentuk azab. Baik, Syekh Abdul Qadir di sini dia beri satu hint ataupun beri satu kelompok. Walau beliau tidak menyebutnya secara langsung. Bila beliau menyebut di muka bumi ini masih ada 40 orang, kata beliau. 40 orang dari golongan ini. Apa maksud 40 orang? Inilah hadis yang disebut sebagai abdal. Apa itu abdal? Abdal maksudnya tukar ganti. Yang dimaksudkan tukar ganti ini, mereka ialah para ulama yang benar-benar menjalankan perintah Nabi. Benar-benar. Kata-kata mereka, perbuatan mereka, ilmu mereka, sikap mereka. Dan Nabi SAW menyebut sifat-sifat mereka. Bagi kita mengenali wali abdal ini, mengenali wali, bahkan mengenali ulama yang melaksanakan perintah Nabi, maka mereka ada beberapa sifat. Yang pertama, sifat mereka ialah as-sakha, pemurah. Kerana para wali tidak ada yang kedekut, tidak ada. Sebagaimana para nabi, tak ada seorang pun para nabi, kalau tuan-tuan baca sejarah, mereka kedekut, tidak ada. Ternyata mereka orang yang pemurah, bahkan yang di badan pun mereka beri pada orang. Jangan kata di tangan, yang kat badan pun bagi. Kerana hati mereka tidak terkunci dengan segala kekayaan. Sebab kekayaan itu tidak pernah masuk di sini. Orang yang kedekut kerana kekayaan masuk di hati dia, maka dia kedekut. Orang yang dalam hatinya ada Allah, kekayaannya cuma mampu berada di tangannya, atau cuma mampu berada di badan, maka orang ini pemurah. Sebab itu tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengajar kita supaya pemurah. Sehingga Nabi menyatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu pada neraka dengan bersifat pemurah walaupun separuh biji kurma. Tuan-tuan, pemurah ni jangan bagi syarat kaya. Islam tak pernah bagi syarat untuk pemurah mesti kaya, tidak. Kalau begitu tertutup pintu kebaikan bagi setengah manusia. Sedangkan pintu kebaikan dalam Islam tidak pernah tertutup, melainkan orang tertutup. Allah tidak pernah tutup pintu kebaikan dengan apa pun alasan, apa pun keadaan kita. Tapi manusia yang tutup pintu kebaikan dengan alasan mereka. Lalu mereka kata kami sibuk lah, kami ada komitmen lah, kami ada kerja lain lah. Mereka terus berkata begitu. Pintu rumah Allah terbuka, pintu kebaikan terbuka, jalan-jalan menuju ke syurga sentiasa terbuka 24 jam. Tapi yang menjadikan ia tertutup bukan jalan itu tertutup. Jalan itu tidak tertutup dengan sendirinya. Sikap kita, watak kita. Kita pun kata, Ustaz, kalau saya kaya, saya pun murah lah. Kalau saya ada masa lapang, saya boleh lah belajar.
Kalau saya itu, kita tu cakap alasan kita. Kadang kita selalu cakap, alasan ni tuan-tuan, kalau malaikat maut duduk depan kita, laku tak alasan ni? Tuan-tuan, setiap kali dibentangkan kebaikan, walau kita berada pada keadaan yang memungkinkan kita. Kadang-kadang kita dekat dengan pintu kebaikan, kita sengaja jauhkan diri kita. Ada orang dekat je rumahnya dengan masjid, tapi dia sengaja menjauhkan dirinya. Ada orang dekat je pintu rumahnya dengan pintu ulama, dia juga menjauhkan dirinya. Maka ini semua orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri. Walaupun dia kata dia betul. Tuan-tuan, kita, lagi mana kita orang awam, jangan kata kita betul. Sebab dalil tidak menjadi sebahagian hidup kita. Kalau tuan-tuan orang awam, tuan-tuan jangan fikir apa saya buat ni betul. Jangan. Kita sentiasa fikir, mungkin saya buat ni salah. Kalau kita nak selamat lah. Tapi kalau kita tak nak selamat, kita sentiasa kata kita betul, walaupun ulama' kata lain. Tak, saya betul. Ustaz tu yang salah. Ulama' tu yang salah. Kita rasa kita betul. Dan paling menjahanamkan lagi bila kita rasa kita dekat dengan Allah. Tuan-tuan, sifat kita orang awam. Dan ini ada, penyakit ini penyakit orang awam. Virus ini menular lebih laju daripada virus lain. Merasakan dia betul. Sebab itu akhir zaman kita lihat mengutuk ulama' benda biasa. Bukan satu perkara yang jarang kita dengar. Ia perkara biasa. Siapa pun nak kutuk depan belakang dia boleh kutuk. Sebab dia rasa dia lebih betul pada ulama'. Walau dia tidak pernah mendasari dalil. Dia tidak pernah hidup dengan hidup dalam pendalilan, tak. Dia hidup dalam pendalihan. Dalih saja. Para ulama' hidup dengan pendalilan. Kalau tuan-tuan tanya kenapa kamu buat begini, maka jawab kami kerana dalilnya begini. Kalau kita tanya orang awam kenapa kamu buat macam tu, suka saya nak buat macam ni. Saya selesa buat macam ni. Dan yang saya katakan paling jahanam, bila kita orang awam rasa kita lebih dekat dengan Allah. Sebab Allah Ta'ala kata sebaliknya. Allah mengatakan, innama yakhshallah min ibadil ulama'. Yang takutkan aku, yang dekat dengan aku, ulama'. Dan Rasulullah juga kata demikian. Tiba-tiba kita rasa kita dekat. Tidak. Mungkin Allah letak kita dekat, tapi kita tak ada rasa kita dekat. Hatta para ulama' yang dekat dengan Allah pun tak rasa mereka dekat. Mereka sentiasa minta pendekatan. Sebab itu mereka sentiasa beramal. Kita sentiasa tinggal amalan. Kemudian kita rasa kita sedap, kita rasa kita dekat. Baik, orang-orang macam kita, saya katakan kita, orang-orang macam kita, jangan pernah rasa kita betul dalam tindakan kita sehingga kita tahu dalilnya atau sehingga kita diberitahu dalilnya. Baik, kita sebut tadi tentang sifat pemurah. Sifat pemurah tidak ada syarat. Tidak ada syarat kaya. Tidak ada syarat saya jumpa orang susah. Tidak ada syarat saya kenal orang susah. Tidak. Kerana pemurah ini pada orang susah dan pada orang senang. Ada orang kata, Ustaz, saya, kampung saya ni macam tak ada orang susah tu, saya tak derma. Itu saya tak beri harta saya, sebab saya rasa macam tak ada. Tentang pemurah ini, dia bukan rujuk kepada kita membantu orang miskin sahaja. Bukan siapa sahaja. Siapa sahaja kita bersifat pemurah. Bukan bersaing dengan sifat pemurah. Baik, itu sifat mereka yang pertama. Yang kedua, sifat para wali abda dan para ulama' yang bersifat dengan Nabi, ialah mereka sentiasa nasihat orang Islam. An-nasihatu lil muslimin. Nasihat kerja mereka. Ketika mana orang lain kerja mereka main bola, yang ni kerja mereka main badminton. Tak ada orang cela pun orang ni. Bahkan orang ni menjadi kebanggaan negara sebab dia sentiasa main badminton sampailah dia boleh jadi juara. Walaupun dia cuma juara sekali, yang lain-lain tak pernah juara, tapi dia dikenang sebagai pejuang negara. Ini dia main pingpong sampailah pencing. Dia dapat pencing kerana menyumbang pada negara. Kerjanya apa? Main. Tuan-tuan, masyarakat dan negara menyumbang kepada orang yang kerjanya main je. Yang main bola, daripada kecil dia main bola sampai ketua. Dunianya cuma di padang, dia diangkat tinggi. Tapi ada manusia yang sebenarnya berhak diangkat lebih tinggi pada itu. Kerjanya cuma nasihat orang. Mereka ialah para alim ulama' yang mengambil tugas pada Nabi ini. Dan mereka inilah antara sifat tertinggi wali abdal, nasihat orang. Mereka bukan jenis orang baik, kunci rumah, berzikir dalam rumah. Tidak. Mereka pemberi nasihat. Mereka menasihat kepada orang atas sekali, pemerintah. Sehinggalah pada orang bawah sekali. Mereka tidak pernah jemu memberi nasihat
Sebagaimana ahli ataupun orang yang bermain tak pernah jemu bermain. Dan sebagaimana penonton tak pernah jemu tengok permainan. Tuan-tuan tengok penyokong bola, dia jemu ke tengok bola? Tak. Sampai ketua dia tengok bola. Sampai ketua dia pergi stadium. Sampai ketua dia kenal pemain-pemain bola. Walau beralih zaman. Oh, dia bermula daripada zaman dulu. Zaman, dia kata ni zaman Mokhtar Dahari dulu. Sampai zaman sekarang, dia kenal pemain ni. Kenapa? Dia ahli bola. Tanya peminat bola, dia kenal pemain itu mengikut era dan zaman. 80-an, 90-an, tahun 2000, tahun sekarang 2010, 2020, mereka kenal. Bukan mereka kenal jurulatihnya. Tapi aneh, kita tidak kenal ulama' sezaman dengan kita. Kita kenal ulama' zaman dulu. Sezaman kita tak. Bukan paling malang kita mengakui bahawa tak ada ulama'. Lalu kononnya kita ikut ulama' dulu. Macam mana tuan-tuan nak ikut ulama' dulu? Kalau tuan-tuan tak kenal ulama' sekarang. Macam saya katakan pemain bola. Kalau tuan-tuan boleh kenal pemain bola dulu, tuan-tuan juga akan kenal pemain bola sekarang. Kerana tuan-tuan peminat bola. Mustahil tuan-tuan tak kenal. Tuan-tuan akan kenal. Yang baru-baru ni kita akan kenal. Ulama'-ulama' juga begitu. Ada orang, tuan-tuan, dia cuma kenal ulama' lama, ulama' baru dia tak kenal. Akhirnya itu dia memudahkan lidahnya memaki ulama' baru. Sedangkan kesinambungan ilmu itu datang daripada ulama' lama. Maka ini kita katakan kekurangan kita. Jadi para ulama' ini kerja mereka beri nasihat. Sebab itu tuan-tuan, kita patut memuliakan orang yang sentiasa beri nasihat. Tapi yang kita muliakan orang yang sentiasa hidupnya bermain. Itu kita muliakan. Itu jumpa ambil gambar tu. Jersey dia pun kita beli. Jersey kita beli. Kenapa? Oh, kerana kita minat. Dia pun tak kenal kita. Tapi kita tak kisah. Yang penting kita kenal dia. Yang penting kita jumpa dia. Apa peranannya atas dunia ni? Cuma main. Sampai ke mati dia main. Kita muliakan dia gila-gila, gambar dia ada rumah kita. Tapi orang yang kerjanya nasihat setiap hari. Siang, malam, pagi, petang, kalau jumpa dia beri nasihat, kalau bergurau ada nasihat. Tetapi kita lupa untuk memuliakan mereka. Walaupun mereka pun tak kisah kalau kita tak muliakan mereka. Tapi kita bercakap. Pada keadaan, tuan-tuan sentiasa, seorang yang cintakan agama sentiasa berangan, kalau kami boleh hidup zaman Nabi. Saya kata kalau zaman sekarang awak tak lulus, awak juga tak akan lulus zaman Nabi. Sebab zaman sekarang membandingkan awak zaman dulu. Kalau zaman sekarang pun kita tak reti nak hormat majlis ulama', kita tak reti nak hormat para alim ulama' dan berpegang dengan kata-kata mereka. Bukan kita menyanggahnya terang-terang. Seorang kata ulama' ni diperbodohkan. Dia je cerdik. Ini diperbodohkan. Ini telah dipermainkan dajjal. Kami je tak kena main dajjal. Kita lihat kebodohan orang awam. Sebahagian mereka. Oleh sebab itu, sifat para ulama' yang mengambil watak kenabian ini ialah nasihat kepada orang Islam. Yang ketiga, kata ulama' ialah salamatus sudur. Mereka ini orang yang berlapang dada. Tuan-tuan, berlapang dada dengan pendapat dan pandangan lain-lain. Kita dah sebut ulama' ini banyak jenis. Kita ada ulama' dalam pelbagai mazhab. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Ini semua kita maklum mazhab 4. Kita patut berlapang dada. Dan sifat ulama' sebenarnya dia berlapang dada. Dengan perbezaan mazhab, perbezaan pandangan, perbezaan pendapat. Hatta kita dalam mazhab yang sama. Syafi'i kita punya pandangan yang berbeza. Umpamanya persoalan jamak solat sebagai contoh. Sebagian pandangan mazhab kita menyatakan boleh dijamakkan solat antara zuhur dan asar, maghrib dan isyak. Dengan syarat tidak menjadi kebiasaan. Boleh dijamakkan walaupun tanpa musafir, walaupun tanpa sekian. Ini pandangan disebut oleh Imam An-Nawawi dan Sahih Muslim. Sebagian ulama kata tak boleh. Jamak tidak dibenarkan. Bahkan jamak yang dilakukan itu cuma jamak suri. Apa maksud jamak suri? Artinya zuhur tu dekat nak habis, dekat nak asar. Maka dia solat zuhur, kemudian masuk asar, baru dia solat asar. Ini panggil jamak suri. Gambaran seperti jamak. Walau ia berada pada waktu masing-masing. Tuan-tuan, bila kita melihat pandangan pendapat ini, para ulama' berlapang dada. Mereka tidak tohmah antara satu sama lain. Hatta kalau kita lihat kita, dalam mazhab kita tak boleh makan buaya. Haram. Kerana ia binatang yang bertaring dan makan menggunakan taring. Tapi dalam mazhab Maliki, buaya boleh dimakan. Kita tidak mencela, ya. Waktu
Dia sebut buaya boleh makan. Di sini memang kita beritahu tak boleh. Ini pegangan kita. Tapi kita mengetahui ada mazhab lain yang membenarkan. Tapi bukan maksud saya kata kita kena makan buaya hari ni. Tidak. Kita pegang pada pandangan kita. Kita utuh dengan pandangan kita. Namun kita mengetahui ia ada pandangan lain yang menjadikan kita ada salamatus sudur, berlapang dada. Tidak hanya dengan pendapat ini lalu kita nak sesatkan mazhab lain. Kalau begitu tuan-tuan Maliki akan sesatkan kita. Kita sesatkan Maliki. Ini tidak berlaku pada dunia Islam yang sebenar, yang memahami nilai ilmu. Sebab itu kita pergi ke negara ni pandangan dia. Kita ada pandangan dia. Kita saling hormat menghormati. Kalau mereka berada di negara kita, mereka menghormati apa yang kita pegang di sini. Jangan pula dia nak sponsor buaya bakar kat surau lah lepas kuliah. Mereka tak menghormati kita. Dan sama juga kita menghormati mereka ketika mana berada di tempat mereka. Setiap negara dia ada penghormatan yang kita berikan. Mereka tuan rumah. Jadi kalau saya berada di Malaysia, saya perlu menjaga utuh pandangan dan apa yang menjadi pegangan kita, mazhab Syafi'i, untuk mengelakkan perpecahan dan perbalahan. Maka itu asas yang mudah untuk dipahami oleh sesiapa pun. Tuan-tuan, bila tuan-tuan masuk rumah orang, tuan-tuan tahu adab ni. Tuan-tuan, bila dia masuk rumah kita, dia pun tahu adab ni. Masing-masing ada rumah dia. Masing-masing ada rumah. Dan bila kita pergi rumah orang, dia angkat kita tempe goreng. Dan kita tak makan, tapi kita memuliakannya. Kita biarkan dia terhidang walau kita tak menyentuhnya. Dan kalau dia pula pergi rumah kita pula goreng kepuk lekor, dia tak makan kepuk lekor, maka dia tak memarahi kita, tapi dia berlapang dada juga. Mungkin dia makan juga seputung dua. Untuk apa? Ambil hati kita. Walaupun dia tak suka. Tapi itu cara berlapang dada. Salamatus sudur. Ini sifat para ulama'. Sebab itu tuan-tuan ulama' mereka tidak saling tuding-menuding sesama mereka. Yang berlaku pada orang awam. Kalau tuan-tuan nak tengok orang ahli politik. Ahli politik ni tuan, kita tengok macam dia gaduh. Dia kat parlimen minum sekali, ngopi sekali. Dia pun ada nombor telefon sama-sama dia tu. Kita yang bawah ni, nombor telefon pun delete, marah. Kita yang over sangat. Tak tu nampak macam dia bertempur itu, tapi mereka duduk jalan sekali, ambil gambar sekali, ketawa sekali. Artinya di situ mereka ada salamatus sudur, ada lapang dada mereka. Sebab tu kita jangan menjadi lebih sudu daripada kuah. Kita bergaduh bawah lagi teruk daripada orang atas. Jangan begitu. Kita patut lebih cool daripada orang atas tu. Maka bila para ulama' yang punya watak para nabi ini, mereka sentiasa berlapang dada. Dan yang keempat, mereka ini ya'funa amman zalamahu. Mereka memaafkan orang yang menzalimi mereka. Sebab itu mereka tidak ada dendam. Kalau orang zalim mereka, kalau orang ni datang minta maaf, mereka sedia memaafkannya. Mereka tak ada masalah. Sebab itu orang yang buat salah kepada ulama' akhirat, kepada para wali Allah, kepada orang-orang pilihan Allah, jangan takut untuk minta maaf. Bimbang tidak dimaafkan, tak, mereka memaafkan. Ada seorang ulama' namanya Imam Suyuti. Ada seorang ulama' lain yang menzalimi dia, menuduh dia macam-macam. Lalu Imam Suyuti mengambil sikap mengunci diri dalam rumah, beruzlah. Kerana waktu itu politik dengki terlalu dahsyat. Perdebatan para ulama terlalu panas waktu itu. Maka Imam Suyuti mengendurkan keadaan dirinya untuk tidak terbabit secara bersemuka. Lalu beliau duduk rumah kunci. Dan tempoh itu beliau menghasilkan ratusan karangan. Biarlah orang nak gaduh, nak kata apa, dia terus menyumbang bakti. Ada seorang ulama' menyedari kesalahan dia. Dia dah silap, maka tak ada cara lain melainkan dia mesti minta maaf. Hanya orang bodoh saja dah tahu salah tapi tak nak minta maaf. Maka dia mengambil sikap minta maaf. Lalu dia pun berjalan kaki ayam, menanggalkan kopiahnya untuk menunjukkan rasa hinanya. Jalan kaki ayam, dia buka kopiah, dia jalan. Ini ulama' besar juga pada zaman di Mesir. Lalu dia pun beri salam kepada Imam Suyuti rahimahullah. Imam Suyuti tak buka pintu. Dia jawab salam. Dan dia siapa? Maka dia jawab, saya Fulan bin Fulan. Imam Suyuti mengenalinya kerana dia antara khasmuhu, musuhnya.
pada zaman itu. Lalu kata Syekh, saya minta maaf, saya tahu saya salah sekian. Lalu kata Imam Suyuti, balik dan aku maafkan kamu. Sudah balik. Iaitu watak para ulama, mereka tak berdendam. Kalau macam mana pun besar salah, kamu datang, kami maafkan. Cuma masalah nak mesra atau dekat itu hal yang lain. Tetapi memaafkan sudah ada depan kami. Ini para ulama yang melakukan, yang bertindak dengan watak kenabian ini. Dan antara sifat mereka lagi ialah mereka selalu melakukan kebaikan, walaupun kepada orang yang tidak menghargai mereka. Sebab mereka buat kebaikan kerana Allah, bukan kerana untuk dihargai. Mereka tak putus buat baik. Dan sifatnya lagi, yatawassaluna fima atahumullah. Mereka sentiasa menghubung silaturahim mereka. Mereka jaga silaturahim. Kerana mereka tahu besarnya nilai silaturahim. Kata tak guna kita bercakap hebat agama dengan adik-beradik pun kita terbiar. Sama sudah dengan adik-beradik tak boleh baik. Tak boleh bertegur siapa. Tak boleh kunjung mengunjung. Maka kita ada masalah besar. Sebab rahim bersumpah di hadapan Allah. Rahim ini dia dekat dengan Allah. Apa tu rahim? Silaturahim. Dekat dengan Allah. Sehingga dia kata, man wasalani wasalahullah, wa man qata'ani qata'ahullah. Siapa yang menghubungkan aku, Allah akan hubungkan dia dengan Allah. Siapa yang memutuskan aku, Allah akan putuskan dia dengan Allah. Ini silaturahim berkata di hadapan Allah. Siapa yang putus silaturahim, makna dia dah putus hubungan dengan Allah. Jangan kamu bicara tentang berapa rakaat solat yang kamu solat kalau kamu putuskan silaturahim. Jangan kamu bicara berapa banyak kamu sujud kalau kamu putuskan silaturahim. Itu semua tidak sampai pada Allah kerana Allah putuskannya. Sebab itu silaturahim ni tuan-tuan sekalian, antara benda selama kita hidup jaga. Jaga hubungan kita dengan ayah, hubungan kita dengan mak. Ini yang paling besar sekali. Ini jangan buat lebih kurang. Ini nyawa kita. Dan ini agama kita. Hubungan kita dengan adik-beradik. Jangan benda kecil kita gaduh tak habis-habis. Jangan benda-benda yang kadang-kadang kita dengan orang lain boleh lebih kurang, adik-beradik tak boleh lebih kurang. Maka ini pelik. Silaturahim menjadikan tuan-tuan, kita melihat semua benda yang lain kecil di hadapan silaturahim. Tak masalahnya Ustaz, adik saya suka nipu ni. Baik, kalau dia suka nipu, kita muamalah dengan sebagai orang yang kita hormati dari rahim yang masih ada. Dia kalau hutang tak bayar, tak apalah, lain kali kalau dia hutang, jangan bagi hutang, bagi je duit dia, tak payah bagi hutang-hutang. Kalau awak tak membayar, saya bagi je, tak payah nak cerita hutang, sebut. Lain kali minta jangan hutang. Sebab kalau kamu hutang, kamu tak bayar dan kamu boleh memutuskan silaturahim. Baik kamu minta je. Dan kalau kita ada duit, kita bagi. Kalau kita tak banyak duit, bagilah yang ada. Artinya begitu cara kita jaga. Tapi putus tidak. Kalau mereka yang memutuskan, biar. Kita tidak. Ini maksud saya ialah, orang yang faham agama, dia kena lebih bijak daripada orang tak faham agama. Habis Ustaz, saya bagi salam, tak jawab. Saya nak pergi rumah dia, dia tak jemput. Tak apa. Itu dia, bukan kita. Kita tidak boleh bermuamalah dengan silaturahim seumpamanya. Sebab dalam silaturahim kita mesti buat lebih baik daripada dia. Itu tanda kita menghubungkan silaturahim. Sebab itu kata Nabi SAW, laisal wasil bil kafi. Bukanlah orang yang menyambung silaturahim kerana dia dibalas baik. Tapi yang menyambung silaturahim ialah dia memutuskan kita sambung. Itu betul, silaturahim sambung. Kata bukanlah yang disebut sebagai senyum sedekah yang sebenar, kita senyum supaya dia senyum, atau kita senyum kerana dia senyum. Sedekah sebenar, kita senyum walau dia tak senyum. Saya senyum pada dia walau dia tak nak senyum. Itu hal dia. Itulah namanya senyum sedekah. Tapi saya senyum kat dia sebab dia senyum kat saya. Bila dia masang, saya pun masang. Maka kita tak ada sedekah. Sedekah sebenar, tuan-tuan mampu senyum pada orang tak nak senyum kita. Kita mampu beri salam pada orang tak nak jawab salam kita. Kita mampu menyambungkan pada orang yang nak putuskan. Maka inilah dia penyambung silaturahim sebenar. Kemudian sifat mereka lagi ialah mereka redha dengan qada Allah. Ar-ridha bil qada. Dan sifat mereka lagi ialah as-sabru 'alal maharim. Mereka meninggalkan yang haram. Dan sifat terakhir mereka ialah al-ghadab lillah. Mereka marah kerana Allah. Mereka ini ada sifat marah, tapi marah mereka kerana Allah. Tetapi inilah dia pewaris Nabi. Dan sifat pewaris Nabi
ulama yang sebenar. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu ialah waris-waris Nabi. Jadi sikap kita apa dia tuan-tuan? Mengikuti pewaris agama ini. Mereka kata Syekh Abdul Qadir ialah amal dengan kata dan kota. Dalam kata mereka kotakan. Tuan-tuan, itu yang mereka cakap, itu yang mereka kotakan. Mereka tak cakap benda lain dan berlawan dengan apa yang mereka cakap. Sebab itu mudah kita memahami kata mereka. Kadang-kadang tuan-tuan, kenapa mudah kita dengar orang tu cakap? Sebab dia orang yang mudah beramal. Akhirnya kita mudah faham apa yang dia cakap. Kita tak rasa dalam percakapannya ada belik kanan, belik kiri, tak ada. Sebab di antara kelebihan yang Allah beri kepada orang yang kota apa yang dikata, waktu dia kata, mudah orang faham kata dia. Kita dengar dia cakap, kita mudah faham. Jelas. Kenapa dia ialah orang yang kata dan kota? Tapi kalau dia kata, kita macam tak boleh nak faham. Berarti dia ada masalah dalam mengotakan apa yang dia kata. Sebab itu tuan-tuan, Rasulullah SAW kata Aisyah tidak menyuruh satu perkara melainkan baginda yang dahulu buat. Tidak melarang satu perkara melainkan Nabi paling jauh dengan larangan. Dan watak ini diambil oleh para ulama. Mereka tidak suruh satu perkara melainkan mereka paling cepat melakukannya. Mereka tidak melarang satu perkara melainkan mereka yang paling jauh dengan perkara yang mereka larang. Kemudian kata Syekh, setiap orang, tuan-tuan sekalian, perlu ada saksi. Kita ingat, apa pun yang kita buat, Tuhan akan tanya. Dan bila Allah tanya, Allah akan tanya, saksimu siapa? Kita kalau tanya anak kita, betul ke awak pergi sekolah? Kita kata, anak jawab, betul. Siapa saksi? Nanti abah telefon cikgu. Betul ke pergi sekolah? Kalau dia kata tak boleh telefon cikgu, kenapa? Sebab cikgu tak masuk kelas. Dia pun tak tahu abang datang. Baik, kawan mana kawan siapa yang masuk kelas? Bagi nombor telefon. Abang nak tanya ni. Nanti abang tanya Pok Gak, betul ke awak ke sekolah? Contoh. Tetapi bila kita cakap, kita mesti ada saksi. Bila kita buat, kita kena ada saksi. Saksi utama kita ialah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan kita tertolak bila mana kita jahil pada kedua-dua perkara ini. Bukan waktu itu jangan bercakap tentang ikhlas, kita tak ada ikhlas. Kerana ikhlas kita bercakap sesudah ada ilmu. Orang tak bercakap ikhlas dalam keadaan dijahil. Kalau kita buat amalan pun tak betul, nak cakap ikhlas apa? Kerana ikhlas dia datang sesudah penerimaan ataupun betul amalan tadi menepati syarak. Kalau sembahyang kita betul ikut syarak, maka barulah datang ikhlas. Kalau kita ikhlas lalu sembahyang tak betul, ditolak. Sebab tu kata Fudail bin Iyad, setiap amalan diterima dengan dua syarat. Wafaqatuhu bis sunnah, mesti bertepatan dengan sunnah. Kemudian ikhlas pada Allah. Kita kena ikhlas dan kena muwafaqah bis sunnah. Biar benar-benar kita buat ini mengikut sunnah. Maka sunnah kita siapa tuan-tuan? Para alim ulama lah. Sebab mereka yang tahu Quran dan hadisnya. Kita tak tahu. Kita tak ada kata, saya Ustaz, buka hadis saya faham sendiri. Jangan bohong. Mereka para ulama dalam memahami sunnah, dia ada syarat-syarat. Tuan-tuan percaya ke kalau orang awam kata segitu, Ustaz kutip emas tepi jalan je? Itu bukan emas yang betul-betul. Itu barangkali emas curi yang orang campak atas jalan. Orang benar-benar cari emas yang gali lubang tu. Yang mesin dia harga juta. Dikorek sedalam-dalamnya. Dibersihkan sehingga keluar emas yang sebenar. Ini baru emas yang sebenar. Kalau tuan-tuan kutip emas tepi jalan, hati-hati. Nanti kena tangkap polis. Maksudnya ialah, kita orang awam, ya dalil kita Quran dan sunnah. Tapi kita tak layak. Maka perantaraan kita ialah para alim ulama. Mereka ini ahlinya yang memahami Quran dan yang memahami sunnah Nabi SAW. Maka kita akan iltizam dengan mereka. Iltizam dengan mereka. Kerana sepakat para ulama bahawa mazhab orang awam ialah mazhab gurunya. Mazhab orang yang ditanyanya. Kerana orang awam dia ada komitmen-komitmen yang lain, bukan komitmen untuk mendalami dalil. Maka bagi mereka, para alim ulama, yang mana? Ulama yang mana? Ulama yang benar-benar memahami Quran dan sunnahnya. Kata ulama ni bukan ulama namanya ulama atau digelar ulama, bukan begitu. Sebab tu Syekh Abdul Qadir menyebut, di kalangan kamu
yang diangkat ulama tapi bukan ulama, jahil. Syekh menyebut di sini, aku lihat yang dikatakan para ulama masih jahil. Kata sebab kita ada budaya mengenai ulama secara sepintas lalu. Hanya dengan berpakaian demikian, kita kata dia ulama. Walau dia masih cacat marba dengan dalil dan dengan apa yang disebut sebagai adillatus syara', dalil-dalil syara'. Kerana itu tuan-tuan, bagi mengenali ulama, kita kena tanya ulama siapa ulama. Dan kita boleh kenal. Tentang ulama ni, dia bukanlah orang yang kita kenali dengan pakaiannya. Semudah itu. Atau kenalinya hanya kerana dia adalah buka pondok-pondok dan sebagainya. Bukan semudah itu. Bukan semudah itu, terutama pada zaman mereka-mereka yang mungkin menggunakannya sebagai satu jambatan untuk mendapat kekayaan duniawi. Tetapi kita bukan tohmah ini muhasabah. Supaya kita tidak terperangkap dengan orang yang kita anggap ulama tapi bukan ulama. Dia ulama-ulama itu, dia mesti ada keahlian dia. Tak kira keahlian dia daripada universiti ke, daripada pondok ke, daripada mana. Kita tak boleh nafikan tempat orang belajar. Jangan orang pondok duk menafikan universiti, universiti menafikan pondok. Itu bukan cara kita. Kita tahu dia ambil daripada mana ilmu dia. Yang melayakkan dia untuk bercakap hal agama, kita tak kisah. Yang ambil ilmu di pondok, ahlan wa sahlan. Yang mengambil ilmu di universiti, maka kita kata ahlan wa sahlan. Yang mengambil ilmu dengan bertalaki dengan ulama', kita kata ahlan wa sahlan. Kerana orang berilmu, dia ketahui cara bercakap dia. Dia ketahui cara dalilnya. Dia ketahui cara disiplinnya. Dia ketahui cara bagaimana dia kita katakan menghamparkan segala hukum hakamnya. Dia tahu ke ini dalilnya begini, pandangan ulama begini, dia tahu. Kalau dia cuma mengajuk-ngajuk kata orang memberi fatwa, dia bukan ulama. Dia ajuk-ajuk orang lain dalam memberi fatwa. Maka tuan-tuan, kita dalam keadaan sepanjang zaman kita ada kelompok yang kita sebut sebagai Al-Qassas. Al-Qassas ialah orang yang kerjanya ialah menarik perhatian orang dengan perkataan dia. Biar orang kagum dengan perkataan dia. Biar orang teruja dengan perkataan dia. Walhal dalam perkataannya tidak ada ilmu, melainkan cerita yang karut-marut. Melainkan dia bawa sesuatu yang tidak ada sandaran. Orang macam ni, tuan-tuan, tak kenal kitab tafsir, tidak juga kenal kitab hadis. Mereka hanya kata kononnya guru kami yang kata begitu, guru kami yang kata begitu. Maka mereka belum layak untuk kita sebut sebagai para ulama. Kerana para ulama asas mereka mengetahui jalan dalilnya. Bukan bermaksud tak boleh kata ini guru kami, itu hal yang lain. Maksudnya mereka memahami dari sudut pendalilan. Itu untuk jalan selamat, kita bertanya pada para ulama siapa ulamanya. Dan mereka mengenalinya. Macam kita nak tahu siapa doktornya pun sama. Tuan-tuan tanya doktor untuk tahu siapa doktornya. Atau tanya orang yang memang selalu terlibat dengan para doktor. Dia kata doktor ni bagus, saya pernah sakit, dia rawat, sembuh. Maka dia ada keahlian. Kemudian ada orang yang dikatakan zuhud, kata Syekh Abdul Qadir, tapi masih tidak tunjuk zuhud. Dia masih cintakan dunia sehingga dia sanggup menghalalkan yang haram. Belum. Jadi kenali mereka dengan sebenar. Sebab itu Syekh Abdul Qadir menyebut sifat-sifat mereka. Antara sifat mereka ialah tidak bergantung kepada makhluk. Antara sifat ulama yang sebenar, bukan sekadar dinilai dari sudut ilmunya, dari sudut tugas dan peranannya. Saya dah sebut tentang tugas dan peranan mereka. Kemudian kita menyebut tentang ilmunya. Mereka ada saksi Quran dan hadis Nabi. Dan mereka ahlinya. Mereka bukan sebagaimana yang, bukan golongan yang mendakwa, tapi mereka telah membuktikan keahliannya. Berikan kepada mereka kitab tafsir, nescaya mereka dapat menghuraikannya. Berikan kepada mereka kitab hadis, mereka berjaya merungkaikannya. Berikan kepada mereka kitab fiqh, mereka faham akan maksud dan juga ibaratnya. Kerana mereka ialah ahlinya. Yang ni kita nak damping. Kemudian mereka ini, tuan-tuan, dia ada sifat. Sifat mereka ialah kepercayaan mereka pada Allah cukup tinggi. Kebergantungan mereka pada Allah, bukan pada makhluk. Sebab itu kata Yahya bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu, salasu khisalin min sifatil awliya. Ada 3 perkara merupakan sifat para wali. Yang pertama ialah as-siqatu billah fi kulli syai'.
Percaya pada Allah pada semua perkara. Mereka ini siqah billah, percaya ke Allah je pada semua perkara. Yang kedua, wal ghaniyyu bihi min kulli syai'. Mereka ini orang yang kaya dengan Allah pada semua perkara. Mereka bukan kaya dengan harta, mereka bukan kaya dengan orang, mereka kaya dengan Allah. Cukuplah Allah kekayaan mereka. Hasbiyallah, cukup bagiku Allah. Allah tu kekayaan kita. Sebab itu bila kita ada Allah, kita takkan miskin. Dan ini harta kita yang sebenar. Yang kita masukkan harta yang sebenar ialah ini nilai yang kita nak cari dalam kehidupan kita. Bukan kita nak cari harta sahih ini. Dan yang ketiga ialah waruju'u ilaihi min kulli syai'. Sentiasa bertaubat pada Allah pada semua perkara. Ini kita nak kenal watak ulama wali Allah. Pertama, sikah mereka hanya pada Allah. Tak mungkin mereka letakkan pergantungan pada makhluk. Sebab itu jiwa mereka sentiasa kuat walau bersendirian. Mereka tidak perlu punya friend beribu atau puluh ribu. Mereka bersendirian maka cukup. Kerana sikah mereka pada Allah. As-siqatu billah. Dan mereka tidak perlu harta berbilion kerana mereka itu al-ghaniyyu bihi min kulli syai'. Cukup bagi Allah kekayaan mereka. Allah akan cukupkan. Dan mereka ini sentiasa ar-ruju' ilaihi fi kulli syai'. Sentiasa bertaubat pada Allah dalam semua perkara. Setiap benda yang dibuat, mereka memang akan bersalah lalu mereka minta maaf, minta ampun pada Allah. Contoh kalau kita tengok orang beradab, bini kita, isteri kita orang beradab, waktu dimasak, dia pun kata minta maaf bang kalau ada kurang-kurang rasa sikit. Walau dia masak sedap dah ni. Kemudian dia pun siapkan tempat tidur kita. Kemudian kita minta maaf bang kalau ada sepoh-sepoh sikit. Dia pun buat semua benda yang kita nak. Setiap kali dia buat, dia sentiasa minta maaf, takut ada kekurangan. Atau sebagai contoh lain tuan-tuan, kita kalau pergi rumah tetamu ataupun rumah tuan rumah yang pemurah, dia hidang makanan banyak pun dia minta maaf lagi. Minta maaf lagi, takut kurang hidangan. Dah banyak ni. Sebab saya ingat ajak sarapan pagi, ada 2 jenis je. Tengok ada 20 jenis makanan. Pun dia minta maaf lagi, takut kurang. Kemudian dia minta maaf lagi, takut kurang sedap. Dia minta maaf lagi, takut ada benda-benda terganggu waktu datang rumah dia. Kita dah bagi dia bilik untuk rehat tamu. Lalu orang ni yang bagi bilik, minta maaf lah kalau bilik itu ada kurang-kurang sikit. Bilik ni dah perfect. Katilnya dah 7 tingkat, aircon sekian-sekian. Tapi tuan rumah yang pemurah ini sentiasa minta maaf dan semua hal. Dia takut ada kekurangan yang mengganggu tetamunya. Kata inilah dia sifat wali Allah. Sentiasa mohon ampun pada Allah pada semua perkara. Walau dah semayangnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya bagus, dia sentiasa bertaubat pada Allah. Takut ada kekurangan dalam ibadah. Takut ada kesombongan yang merosakkannya. Takut ada ujub yang membinasakannya. Takut ada yang tidak sempurna. Mereka amat takut. Sebab itu Allah Ta'ala sebut watak mereka. Walaupun mereka sudah buat baik, mereka takut Tuhan tak terima. Takut. Bukan mereka yang jenis memang jahat kemudian baru nak taubat dan takut Tuhan tak terima. Ini orang-orang dah baik tapi takut Tuhan tak terima. Ini sifat mereka. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, selagi mana kamu tidak mampu meninggalkan kebergantungan kamu pada makhluk, maka selagi itu kamu tidak akan melihat kebaikan. Sama ada kebaikan segera atau kebaikan tertunda. Tuan-tuan, bagusnya kita, bila kita letak pergantungan pada Allah, Allah akan tunjuk kebaikannya. Dan kita juga akan melihat kebaikan tertunda. Kebaikan tertunda yang kita kata macam ni, mudah-mudahan ada hikmah dia. Saya tahu ni ada hikmah dia. Mungkin hikmah yang baik. Waktu kita kena musibah, kita berkata dengan jiwa iman kita, ada hikmahnya ini. Allah nak ganti saya lebih baik. Inilah orang-orang yang bergantung pada Allah. Walau datang kepada yang tak baik, mereka lihat kebaikan yang tertunda. Ya, mungkin saya tak dapat kerja ni, tak dapat job ni, kerana Allah nak beri lebih baik. Mungkin Allah beri saya sakit untuk satu kebaikan. Saya pun jarang duduk rumah. Dengan saya sakit, saya boleh duduk rumah. Mungkin ada kecuaian saya pada ahli keluarga saya, supaya Allah Ta'ala nak berikan saya peluang. Tuan-tuan, dia tak nampak pun sakit dia, tapi dia nampak kebaikan tertunda dia. Orang macam ni lah, kena apa-apa pun tetap positif. Duit dia hilang, dia kata ada hikmah ni. Mungkin saya ada
buat silap dengan bab-bab duit ni, tertipu orang ke apa, maka Allah jadikan ia sebagai kafarah. Mungkin. Atau mungkin juga Allah Ta'ala nak suruh hati saya jangan bergantung pada duit, bergantung pada Allah. Mungkin sebab duit ni tadi saya ingat dalam sembahyang, maka Allah hukum saya sebab mengingati sesuatu yang bukan pada tempatnya. Sebab antara perkara yang kita kena tahu, bila kita ingat sesuatu dunia pada tempat yang sepatut kita ingat Allah, kita akan kehilangan dunia itu. Wa imma kita akan kehilangan kemanisannya, tak rasa seronok. Wa imma kita akan kehilangan terus. Sebab itu tuan-tuan, kita sentiasa jaga waktu solat. Jangan ingat benda yang tak patut kita ingat di situ. Khususnya hal duniawi. Jangan ingat, jangan tengah solat kira duit. Allah Akbar kira. Tak digaji 1,500, tolak 300, patut 1,200, kenapa 1,100? Majikan aku ni salah kira, dia kira dalam solat. Akhirnya 3 rakaat pun tak ingat. Solat maghrib dia jadi 4 rakaat maghrib. Ini benda-benda yang kita mesti lawan. Ingat bila kita solat, semua benda datang untuk suruh kita fikir. Semua. Orang yang paling sibuk dunia ketika kita solat. Tetapi bila kita dapati kita paling sibuk dengan dunia waktu kita solat. Tuan-tuan, waktu solat dia datang fikir belakang nak daftar, nak asrama lah, nak buat swab test lah datang ni. Ni nak pergi keluar sana, keluar sini. Rumput pula tak potong lagi. Tengah sembahyang belakang ni. Nanti sarapan nak makan apa sarapan. Tadi bini ada kirim beli bawang. Mak buka ke tutup hari ni. Masa sembahyang ni sibuk. Datang belakang. Segala masalah negara dunia semua sampai. Ni nanti pilihan raya PRU 15 apa menang boleh lagi fikir dia. Agak-agak jadi calon tak aku ni. Dalam sembahyang dia datang ribuan cara fikiran. Kata ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia solatnya menjadi solat bangkai yang tak ada nilai di sisi Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita memang benda ni dia akan datang. Dia akan datang. Umpama kalau kita berada di pantai, berada di tengah laut, ombak tu akan ada. Tapi kita mesti menanganinya. Tentu waktu saya solat, benda tu akan datang. Anak kunci hilang saya yang 5 tahun hilang, saya cuba ingat balik. Dulu 5 tahun ada hilang anak kunci. Cincin lama-lama dulu pun ingat balik. Ingat belaka. Sebab bila kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti kita tutup segala pintu dunia masuk. Tetapi fikirlah tentang hidup kita yang akan berakhir, usia kita yang mungkin kita sia-siakan. Fikirkanlah tuan-tuan, kita mengabaikan banyak tanggungjawab sepanjang kita hidup. Fikirkan kalau ini solat terakhir kita, apakah Allah Ta'ala terima? Fikirkanlah tuan-tuan, segala sepanjang kita hidup, apakah ibadat-ibadat macam yang Allah Ta'ala perintah pada kita? Fikirkan tentang harta yang Allah beri. Apakah benar-benar kita letakkan pada jalannya? Atau nanti kita jawab di hadapan Allah dan kadang kita menyesal. Tetapi fikirkan masa-masa yang kita lalui dalam kehidupan dunia. Kalau kita fikir macam tu, yang mengingatkan kita pada Allah, ya habadha, sungguh menyenangkan dan sungguh istimewa solat kita. Solat ialah medan muhasabah. Bukan medan berfikir dunia, bukan juga medan mencari dunia. Ia medan muhasabah. Kalau kita ingat dunia dalam solat untuk muhasabah, tak apa. Macam kita dah sebut, bagaimana Umar Khattab ketika solat dia berfikir bagaimana untuk menyediakan pasukan tentera Islam bagi melawan Rom. Ia muhasabah dirinya ataupun perancangan akhirat dia. Kita solat, Allahu Akbar, kita fikir macam mana saya nak bahagiakan isi saya mengikut perintah Allah. Macam mana saya nak bimbing anak-anak saya supaya mereka ini benar-benar cerdik di sisi Allah. Tentu itu yang kita ingat. Maka inilah solat yang paling hebat. Kerana itu bila kita meninggalkan pergantungan kita pada makhluk, maka Allah Ta'ala akan tunjukkan kita kebaikan yang depan dan kebaikan yang tertunda. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.